Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Dr. Abdul Hadi bin Makdawi, penyaras CGL Hands-on Cluster IPG, mengucapkan selamat datang ke sesi CGL Hands-on Cluster IPG pada hari ini. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam keadaan sihat walafiat, ya, dan dapat meneruskan aktiviti kita seperti biasa. Baik, pada petang ini, ya, alhamdulillah kita akan akan melaksanakan CGL ini seperti biasa. Dan petang ini kita ada dua set slot, iaitu slot snippet yang akan disampaikan oleh Datuk Dr. Mahendra Singh dan akan disusuli dengan pembentangan CGL oleh Encik Muhammad Sufian dari IPG Kampus Ipoh berkaitan dengan aplikasi Atlas TI. Baik, untuk tidak melengahkan masa, saya dengan ini mempersilakan Datuk Dr. Mahendra untuk memulakan CGL Snippet Reflect On. Dipersilakan, Datuk. Kita bertemu kembali pada hari Jumaat untuk sesi snippet kita dan tajuk saya pada hari ini ialah Digital Detox. Dan kita selalu terdengar istilah detox ini untuk kesihatan badan. Kalau ada banyak kita nak bersihkan darah dan sebagainya, kita digalakkan ada pihak-pihak yang minta kalau nak buat detoxification. Tapi hari ini tajuknya ialah digital detox. Apa pula sebenarnya digital detox? Kalau nak kata tak banyak ditulis, tidak. Banyak penulisan tentang digital detox, banyak garis panduan, khususnya daripada kanak-kanak sehingga ke orang dewasa, berapa banyak sepatutnya kita beri tumpuan kepada melihat dalam skrin. Kalau anda lihat pada slide saya yang pertama ni, ada buku yang bertajuk Stop Staring at Screens, Scrolling Your Lives Away. Kerana ada orang pagi sampai tengah hari dia scroll, tengok, masuk Facebook, dari Facebook keluar ke WhatsApp, pergi ke Telegram, pergi ke yang lain. The whole morning kita ada yang habiskan masa begitu. Kecuali kalau ada yang mereka yang terlibat kerana itu adalah tugas mereka yang melibatkan kerja mereka. Tapi kalaulah kita ada peluang untuk apa jua yang kita lakukan, dia sama seperti nasihat-nasihat yang diberi. Kalau kita banyak juga makan gula, makanan yang bergula, kita ada risiko untuk diabetes. Kalau kita banyak makan makanan yang berkolesterol, maka kita ada kolesterol yang tinggi yang boleh menyebabkan penyakit jantung. So kita ada banyak perkara sebegini. Right? Jadi kita perlu beri perhatian. Dan apa sebenarnya digital detox? Next slide please. Mungkin cikgu-cikgu dan yang hadir pada hari ini dengar juga istilah ini. Ya. Tapi saya nak sebutlah, you're not alone. Saya sendiri bila saya baca ni, saya terfikir ada masanya kita terpengaruh dan kita banyak menghabiskan masa dengan gadget. Gadget tu ada masanya kita tak perlu pun. Tapi kita sudah menjadi satu habit, satu yang lazim. So tajuk kita adalah hanya satu peringatan kepada kita semua, termasuk saya. Peringatan untuk biar kita pandai, kita cekap membahagikan masa, jangan kita abaikan perkara-perkara lain dalam hidup kita. So 61% of people admit dia bersetuju bahawa they are addicted to the internet and their digital screen. Dan bila ini berlaku, ini mengganggu kualiti hidup mereka dan segala deria itu hanya terpikul dengan beban digital ini. So, adalah penting untuk kita take a break
itu adalah baik untuk kesihatan mental dan fizikal kita. Bukan saja itu, saya nasihatkan kalau guru-guru masuk ke kelas, kalau bolehlah telefon ni jangan bawa masuk. Tinggalkan dalam locker. Waktu mengajar itu biar kita mengajar. Kita buatlah tugas kita secara ikhlas. So, walaupun kita masuk untuk relief, ada orang fikir saya masuk relief. So, relief saya boleh habiskan masa dengan tengok. Pandai ya, dia balik rumah. Dia beritahu, cikgu saya masuk, dia tengok handphone je. So, jangan fikirkan pelajar tidak tahu, pelajar tahu. So, bila anda berada dalam keadaan di mana anda menghabiskan banyak masa dengan gadget dan lihat skrin ni, di situlah anda perlukan digital detox. So, apa sebenarnya digital detox ini? Masa di mana anda mengurangkan masa secara sengaja, secara sendiri daripada online devices. Dan bagi setengah orang yang menulis tentang digital detox ini, dia kata dia disconnect completely kerana sudah menjadi ketagih. Kalau dia tidak, dia akan menyebabkan sleep problem, depression, anxiety, weight gain, unhealthy eating, lack of exercise, of course, banyak masa dihabiskan depan skrin. Lack of time management, kerja lain yang sepatutnya perlu dibuat, diabaikan atau dilewatkan. Dan work ethic problem, macam saya kata, bawa phone dalam kelas itu adalah berkaitan dengan etika. Dan ada orang kadang-kadang di pejabat pun ya, setengah ketua, pemimpin atau pengurus komplain bahawa ada golongan yang datang, dia duduk depan skrin tapi bukannya dia buat kerja, dia buat Facebook, melihat Facebook dan sebagainya. So etika kerja ni penting ya. Kita semua terlibat dengan perkara ini. Dan ada sebuah buku yang ditulis oleh Johan Hari tentang stolen focus. Beliau ceritakan bagaimana individu telah hilang terus fokus pada apa yang sepatutnya kerana gadget sudah mempengaruhi minda dia. Dan dia tidak boleh memberi masa untuk bab-bab yang lain tentang hidup. Dan ini sepatutnya bukan masalah individu ya, itu systemic problem. Boleh diselesaikan, kita perlu cari apakah caranya. Saya suka bila saya cakap dengan seorang rakan yang bekerja di University Heriot Watt dekat Putrajaya. Dia kata pukul 5 semua kena berhenti kerja dan 5:30 sistem shutdown. You expected to go back dan buatlah supaya ada satu keseimbangan di antara hidup dan kerja. Work-life balance. Jangan kita banyak work dan there's no life. Kita perlukan keseimbangan. Sama-samalah kita perlu fikirkan kerana ini adalah untuk masa depan kita. Kita perlu cari apakah titik yang di mana kita kata, oh no, this is enough for today. Cukup untuk hari ini. Kalau kita jalankan digital detox ini ya, kita akan rasa lebih selesa, we are calm, we are more productive, we feel better about ourselves juga. Kadang-kadang kita jadi lesu, kita boleh dapat tekanan yang luar biasa kerana terlalu banyak berfokus kepada gadget-gadget. So jangan silap ya, kan Dr. Mahinda kata kita kena gunakan digitalisasi dalam pendidikan, yes. Hanya kita cari keseimbangan. Kita cari cara yang baik supaya kita tidak hanya berfokus kepada itu. You need a balance. That's the right word. Kita cari keseimbangan atau balance. Next slide, please. We will get healthier kerana kita ada masa untuk diri kita sendiri daripada eye strain, dry eyes, blurry vision, headaches and all that. Right? Disconnecting can provide relief to various parts of your body. Karena kalau duduk lama pun ada yang komplain tentang sakit leher, sakit belakang dan sebagainya. Dan ada masanya, if you are staring at your phone, sambil tidur tu pun boleh mengganggu tidur kita.
yang boleh sepatutnya bantu kita untuk tidur. Reading is fine, but you are looking at a bright light. So a digital detox can help your body better control your sleep cycle. So once you are in bed, try to avoid, please. Next slide, please. How to get started? Anda sendiri perlu tahu bila anda nak letakkan telefon. Okay, di antara masa ni dan masa ni, I'm not going to see if anything urgent. In fact, kadang-kadang kita fikir tengah bincang, mungkin kita perlu adakan peraturan. Lepas pukul 7 dari tempat kerja, kita tak ada lagi message. Tak adalah lepas pukul 7. Besok jangan lupa ya, kita ada mesyuarat ni pukul 9 malam. Lepas tu ada orang jawab, ada orang lain jawab. So, kita terbaca, kita tertarik dengan, kita terpanggil untuk nak baca. Kita harus faham 20 tahun dahulu tak ada pun WhatsApp. Hidup masih lagi berterusan. So, kita kena ada satu kawalan. Agarnya ada satu keseimbangan antara hidup dan kerja. Kita sudah balik dari kerja, maka kita kena tahu, okay, work, kecuali umpamanya bagi guru, mesej yang dihantar adalah berkaitan dengan keselamatan murid atau kesihatan murid oleh kerana pandemik. Selain daripada itu, saya rasa semua mesej boleh dihantar lebih awal. Untuk kesihatan bersama semua orang, ya. Jaranglah kita berani nak buat disconnecting completely from the internet for a day or two. Tapi why not try? Dan lepas ini kita akan lihat satu video apa yang berlaku di satu perkampungan di negara India. Next slide please. So lihat emosi anda kalau anda melihat gadget kerana anda rasa bosan, untuk kerja seperti yang saya sebut tadi, atau anda rasa bila anda tak lihat gadget ni anda sudah ketinggalan sesuatu, atau bila dah check phone anda rasa selesa, oh everything is okay, saya dah jawab dan sebagainya. So kita sendiri yang tahu tentang emosi kita, how does it affect us? Bagi saya, kalau kita bukan sesuatu yang segera yang kita harapkan, kita boleh kata kalau benda itu urgent, biar call. Maka kita tidak terpanggil untuk nak pergi melihat WhatsApp message dan sebagainya. Schedule a break from your phone. Anda sendiri yang perlu lakukan, anda sendiri yang tahu bila anda boleh lakukan sebegini. Dan ada app yang boleh digunakan untuk menyatakan sejauh mana, berapa banyaknya kita gunakan gadget-gadget kita. So maybe you might want to install that app and get yang buku tadi oleh Stolen Focus, dia menyebut tentang bagaimana dia menggunakan app untuk keep track pengguna dia. Yang terbaik, ada pakar yang kata tinggalkan phone di tepi masa kita makan. Atau set times that you won't use it. Again, all this is dependent on the individual. Terpulang kepada individu. Next slide please. Of course, bila bedtime tu, biarlah kita disconnect. Ada yang katakan simpan jauh lah telefon kita tu. Dan ada yang minta kalau ada, kita tutup je supaya tidak ada notification. Tapi kalau anda rasa anda ketagih dan mungkin sesuai anda berjumpa dengan seorang doktor yang boleh memberi kita nasihat. Sama juga untuk bagi individu umpamanya yang ketagih untuk merokok dan sebagainya, bukan mudah untuk nak berhenti. Tapi kita kena ada self-motivation kita sendiri. Kita ya, I'm saying kita kerana kita semua terlibat. Mari kita sama-sama lihat ya, the video about 6 minutes or 5 minutes. Are you or other members of your household using phones, tablets, or playing computer games right now? You know who you are, admit it. If so, this next story may give you all a little bit of food for thought. A village in Western India has introduced a nighttime digital detox. Residents have to switch off all their devices by law. Well, far from being up in arms, the idea has won the widespread support of those villagers. And as our senior international correspondent John Irvine found out, it's having some really positive results.
This is a seemingly unremarkable and quiet corner of Western India where the old ways of doing things still have their place. At the heart of the area is the village of Mahite Vadgao. Around 3,000 people live here, and despite being far off the beaten track, they stay in touch with the rest of the world thanks to modern electronics. In the early evening, almost everyone can be found at home watching screens of various kinds. We all know the drill. But the thing that makes this village place apart is what happens every evening at 7 o'clock. A siren heralds the start of what they call a digital detox. By law, all screens have to be turned off. Anyone glued to their television, computer or phone must become unstuck and do something that doesn't involve any of those devices. In this household, Mum admitted that she used to be addicted to watching TV soaps at this time. Do you miss them? She said that actually she now watches them during the day instead. But she also said she has come to appreciate family time during the digital detox, which lasts from 7 until 8:30 p.m. These people are heading out on patrol to enforce the law. On the basis that the villagers cannot be left to their own devices, these enforcers go house to house to make sure the ban is being observed. They have the power to fine transgressors, but are yet to do so. Critics might regard this as an invasion of privacy, a case of Big Brother watching you to make sure you're not watching anything. But this initiative has widespread support throughout this village. The most noticeable benefits have been appreciated by the village's school teachers. Less screen time means fewer distractions for the pupils and more schoolwork being done. The children are more attentive and less tired. In general, they're better able to learn the subjects taught here. It was a brilliant idea, and I've noticed massive changes in the kids' education. The digital detox has happened daily since its introduction last August, when this man was in charge of the local council. The initiative is his brainchild. In my own home, I saw our children get addicted to their mobiles, and I thought I should do something. So I met the other villagers and suggested my idea. After a detailed discussion, we agreed to give it a try. During our visit, Vijay addressed the village secondary school. He told the children that the fact the initiative had attracted the attention of a British TV crew was another ringing endorsement. We sought the children's opinion. 16-year-old Gayatri told me that family life has improved, and so has the quality of dinner. We are talking to each other more, and my mum is able to concentrate on making better food. In a world that seems obsessed about being switched on, these people believe they are preserving the virtues available by switching off, just for a while. John Irvine, ITV News, Western India. Terima kasih Abani. Sama dengan video tadi. So kalau di perkampungan di negara India mereka boleh buat begitu, mungkin kita boleh mulakan daripada diri kita sendiri dan juga dengan institusi dan sebagainya, ya. Kita buat satu panduan saja pada mereka that they can do something untuk digital detox. Remember, we are not saying digitalization is bad, tetapi kita kena cari keseimbangan. Sama juga, kita sesuatu yang kita makan pun kita tidak makan keterlaluan, kesederhanaan. So, dalam digitalization ni kita pun nak amalkan kesederhanaan. Our last slide please. So jangan lupa bahawa buku adalah beban latihan untuk minda kita. Books are the training weights of the mind.
kita boleh dapat ilmu daripada pelbagai sumber, daripada makalah, majalah, jurnal, daripada sembang profesional dengan rakan-rakan. No one can hand you experience, but they can hand you a book atau dan sebagainya. So, kita carilah ilmu daripada pelbagai sumber. Dan akhir sekali, jangan kita lupa, ramai mungkin guru dalam kumpulan kita hari ini yang hadir bersama. Terima kasih kerana dapat bersama pada petang ini. Saya akhiri dengan kata hikmah ini, if a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Datuk Dr. Mahendra Singh di atas perkongsian dalam ruang Steamboat tadi dengan tajuk Digital Detox. Semoga apa yang disampaikan dapat kita manfaatkan dalam kehidupan kita seharian. Baik, pada petang ini kita teruskan lagi dengan pembentangan oleh Encik Muhammad Sofian bin Ismail dengan pembentangan yang bertajuk Atlas TI dalam analisis kualitatif. Baik, sebelum saya serahkan kepada Encik Muhammad Sofian untuk menyampaikan tajuknya, saya ingin membacakan sedikit biodata ringkas berkaitan dengan Muhammad Sofian. Baik, Encik Muhammad Sofian bin Ismail pada masa ini bertugas di Jabatan Pengajian Melayu, Institut Pendidikan Guru, Kampus Ipoh. Baik, selamat datang Encik Muhammad Sofian. Ya, selamat datang. Boleh dengar, Doktor? Okey, jelas. Baik, saya teruskan dengan bacaan biodata tadi. Baik, Encik Muhammad Sofian ni dari segi kepakarannya, beliau memiliki kepakaran dalam bidang linguistik bahasa Melayu, mempunyai kelayakan akademik, memiliki sarjana muda pendidikan bahasa Melayu dan juga sarjana pendidikan bahasa Melayu, dan mula bertugas di Sekolah Menengah Kebangsaan Labuan pada tahun 2009 hingga 2019. Lama di Sabah, dan sekarang ni ditempatkan di IPG Kampus Ipoh. Encik Muhammad Sofian juga aktif dalam bidang penerbitan, khususnya berkaitan dengan Atlas TI, dan juga analisis data analisis data. Dan dari segi kepakaran profesional, Encik Muhammad Sofian merupakan Atlas TI Professional Junior Trainer dan juga Mendeley Advisor. Jadi memang seorang yang tepatlah kita pilih pada petang ini untuk berkongsi-kongsi pengalaman berkaitan dengan analisis data kualitatif. Jadi untuk tidak melengahkan masa, saya dengan ini menyerahkan kepada Encik Muhammad Sofian untuk menyampaikan tajuk Atlas TI dalam analisis data kualitatif. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, selamat pertengahan Ramadan. Saya ucapkan kepada semua hadirin yang hadir pada sesi yang diusahakan oleh Dr. Abdul Hadi. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada Dr. Abdul Hadi bin Ahmad Dawi, Pensyarah Cemerlang Grid Fasi, kerana memberi saya peluang untuk berkongsi sedikit ilmu berkaitan dengan Atlas TI ini. Baik, sebelum saya teruskan, sebenarnya Atlas TI ini saya baru berkenalan dalam lebih kurang tak masuk mungkin hampir 2 tahun lah. Sebelum tu saya guna yang percuma, tapi versi percuma pun dia kalau kita tengok sekarang pun dia boleh untuk kita analisis pada tahap dokumen. Rasanya 5 dokumen kita dah boleh guna. Cuma dia ada terhad kepada untuk kita code berapa, untuk kita quotation tu berapa. Dia ada istilah-istilah dia tu. Dan satu lagi, selepas saya masuk IPG Kampus Ipoh ni, saya bertemu juga dengan seorang lagi sebenarnya trainer kepada Atlas TI ni, iaitu Dr. Hafiz
Tarmizi. Mungkin dia ada kot dalam ni. Ucap terima kasih juga pada dia sebab dia banyak membantu dan saya dapat sertifikat untuk trainer ni juga atas bantuan beliau jugalah. Okey, saya teruskan dengan Atlas TI ni. Atlas TI, kita tengok dulu apa tu Atlas TI. Okey. Akronim kepada Atlas TI, dia berasal daripada bahasa Jerman. Ni saya nak sebut pun susah juga sini. Tapi dalam bahasa Inggerisnya, saya cuba huraikan sini, dia lebih kepada membawa maksud berkaitan dengan segala teknologi ataupun pengalaman hidup dan segala bahasa yang ada di dunia ni dapat dikumpulkan untuk dianalisis. Maksud teknologi ke, pengalaman hidup ke ataupun bahasa. Dan tambahan kepada TI di belakang tu membawa maksud kepada text interpretation. Maksudnya sini, walaupun Atlas TI ni dia bagi kepada kita kemudahan, dia offer kepada kita boleh analisis video, boleh analisis gambar, kita boleh muat turun kita boleh masukkan gambar untuk dianalisis, boleh masukkan video, boleh masukkan audio untuk dianalisis dan teks. Tetapi core utama analisis dia ataupun analisis yang lebih mendalam yang dia beri dalam Atlas TI ini lebih kepada teks. Sebab tu saya rasa kenapa dia ditempatkan di situ, ditulis di situ text interpretation. Dan ada juga pendapat lain berkaitan dengan nama Atlas ni juga, berkait dengan Tuhan Yunani. Ini untuk pengetahuan je lah. Ini dalam manual Atlas TI ada diceritakan jugalah bagaimana Atlas ni telah mengalahkan Zeus. Jadi bila dia kalahkan Zeus tu, segala urusan berkaitan dunia ni terpikul di bahu Atlas. Jadi sebab itulah dipanggil Atlas, yang menunjukkan mengumpulkan segala maklumat berkaitan dengan maklumat-maklumat di dunia. Itu untuk pengetahuan sajalah. Okey, saya teruskan. Sebenarnya saya nak besarkan slide ni, tapi rasanya dah nampak kot. Sebab bila saya besar tadi dia jadi hang sikit. Saya kena buka satu-satu lah. Okey, kita tengok pula perkara utama bila kita guna Atlas TI ni, bagaimana kita uruskan data. Sebab seperti yang saya cakap tadi, Atlas TI ni walaupun kita boleh masukkan data tu dalam bentuk video, gambar ataupun audio, termasuklah teks sendiri. Tetapi terutamanya teks, bila kita masukkan teks tu, kita kena pastikan teks tu bersih lah. Bersih dari segi, maksud saya, dapat dibaca. Kadang-kadang ada teks yang dokumen yang di-scan, tetapi tulisan dia tu tidak dapat dibaca, jadi tetap Atlas TI ni tak dapat memproses juga. Okey, sebenarnya banyak lagi format di sini, saya tunjukkan 4 sajalah. Saya tunjukkan ni sambil saya akan buka Atlas TI untuk kita tengok teruslah macam mana cara kerja. Okey, yang pertama file yang format dia text to a document. Yang biasa kita guna ni, seperti Microsoft Word lah, biasa kita guna. Ada lagi format-format lain ni, tapi saya yakin kebanyakannya akan guna Microsoft Word lah. Okey, seterusnya format juga kita boleh ambil daripada Reference Manager Data ni. Lepas ni saya akan tunjuk macam mana untuk ambilkan. Saya percaya juga ramai dalam kalangan hadirin yang hadir pernah guna juga EndNote, Mendeley dan Zotero ataupun selalu membaca menggunakan perisian-perisian ni. Jadi maklumat ataupun dokumen ataupun artikel yang ada dalam Mendeley ni semua, Zotero semua ni, kita boleh transfer ke Atlas TI. Seterusnya dalam format PDF, yang ni pun memang selalu kita gunalah. Macam yang ni pun, Reference Manager Data ni pun dia dalam format PDF juga. Dan akhir sekali Social Network Comment. Yang ni pun saya tunjukkan juga. Saya ambil Facebook lah satu lah. Macam mana kita nak ambil maklumat daripada komen Facebook tu yang banyak-banyak tu. Kalau kita type susah. Tapi kita dapat ambil dan kita dapat transfer ke dalam Atlas TI. Okay, saya cuba tunjuk dulu bagaimana untuk kita
muat turun ataupun memasukkan maklumat daripada data Mendeley ya. Saya bukakan dulu sini. Okey. Boleh nampak Ni saya buka untuk apa? Untuk Atlas TI, tapi paparan saya guna paparan Mac ni, tapi bendanya sama saja sebenarnya, bentuk dia saja berbeza. Cuma dia ada lebih sikit pada paparan apa dalam Atlas TI window dia ada kelebihan sikit. Mac ni ada benda-benda yang dia terhad. Okay, saya tulis tajuk sini untuk kita mulakan penggunaan Atlas TI ni, kita klik sebelah ni, new project ni. Saya tulis sini CDL lah, CDL. Okay, lepas kita buka ni, kita kena buka pula Mendeley. Saya buka Mendeley. Okay, boleh nampak Mendeley ni? Okay. Macam mana kita nak muat turun dokumen Mendeley ni untuk dapat dibaca oleh, sebab kadang-kadang kita tak naklah buat carian balik berkaitan dengan artikel-artikel ni sebab kita dah ada. Saya cuba tunjuk sikit. Saya ambil daripada siapa ni? Saya ambil lah. Yang ni yang saya nak ambil ni, artikel-artikel ni. Okey. Contoh Kemudian kita klik kanan, kita klik pada export. Export ni. Dan yang ini penting ni. Kita kena pastikan kita pilih yang bawah ni. Yang awal-awal dulu bila saya nak ambil tu, Mendeley tak dapat baca, Atlas TI tak dapat baca sebab saya terklik kepada format lain. Kita kena klik pada EndNote XML. Bila kita klik sini saya tukarlah tajuk dia CDL. Okay, dan kita save. Okay. Tengok balik pada paparan Atlas TI ni. Lepas saya save tadi, kalau saya terlepas sesuatu ataupun ada paparan yang tak nampak, mungkin boleh komen lah sebab saya jarang guna Zoom ni. Okay, kita tengok sini untuk kita add dokumen kita tadi, saya dah simpan dalam di download, di folder download ni, CDL. Okay, dia semua berada dalam bentuk Word lah, dalam bentuk PDF lah. Jadi saya masukkan saja, saya pilih semua ni dan saya masuk, saya tekan saja add sini. Dan dia ambil masa sikit. Dan terus masuk di sebelah ni lah. Kita boleh tengok di sebelah kiri di sebelah kiri ni ada 9 dokumen yang saya dah masukkan tadi. Okay. Ni kalau kita guna daripada, kita nak ambil dokumen daripada Mendeley. Okay. Dan mungkin sebelum ni kita pernah baca Mendeley tu dan kita buat komen pada Mendeley tu. Bila kita buat komen pada Mendeley tu, dia automatik dalam, bila kita masukkan dalam perisian Atlas TI ni, komen tu dia akan jadi quotation, dalam bentuk quotation. Sini saya tak dapat tunjukkan, saya cuba cari kejap. Ada tak pembacaan? Saya pun dah lupa dah kat mana baca ni. Okay. Sebab saya dah lama tak baca guna Mendeley, banyak baca guna Atlas TI. Jadi dulu-dulu mungkin ada lah, lupa dah. Tapi sebenarnya kalau
sebelum ni mungkin saudara hadirin sebelum ni pernah membaca melalui Mendeley. Bila ditransfer ke dalam ni, maklumat bacaan ataupun komen ataupun note yang dibuat dalam Mendeley tu, dia akan terus masukkan sebelah ni. Kita akan dapat tengok juga. Benda tu tak hilang. Jadi tak rugilah. Okey, ni dokumen kalau kita muat naik daripada Mendeley. Kita tengok sikit kalau kita muat naik daripada Facebook ataupun laman sosial lain. Dia ada Twitter boleh, YouTube boleh dan banyak lagi lah. Tapi saya bagi tunjuk sini di Facebook dulu. Tukar dulu paparan sini. Desktop. Saya buat paparan desktop lah. Boleh nampak sikit kot. Okey. Bila kita buka sebelum kita ambil komen daripada Facebook tu, kita kena buka satu laman web yang dipanggil export comment. Yang ni di-showkan dalam menu @STI lah untuk kita ambil apa-apa komen Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, TikTok, apa lagi ni, benda-benda yang saya tak dapat, saya tak sempat untuk bermain lagi ni. Kita boleh gunakan nama web ni, export comment ni. Okey, cara dia, kita buka Facebook kita. Ni saya ambil dari Facebook saya lah. Facebook saya ni gambar tengah memikirkan sesuatu. Jadi kita copy link sini. Kita klik pada tarikh ni. Tarikh ni, kita klik dan kita copy link dia dan kita pergi pada laman web export comment ni. Kita transferkan dia di sini. Kita paste dia di sini dan kita tekan saja start export ni. Okey. Dia nak kita kena buat pengesahan dulu. Proses kejap. Mungkin ambil masa sikit bila diproses. Cuma bila kita dapat ni, dia format dia, saya kurang pasti juga format dia. Dia bukan format PDF. Tapi @STI dapat membacalah format daripada komen yang di-generate dalam export comment. Bila kita transfer ke dalam, ini macam ada masalah sikit. Tak apa, sebab saya dah ada download semalam satu benda ni. Dia akan keluar macam ni. Video. Yang ni. Dia akan keluar dalam bentuk format Excel. Format Excel. Yang tadilah, kalau kita masukkan benda dalam ni tadi, kita kena create account dulu ni. Saya dah create tu, namun mungkin saya tak masuk sini balik. Tapi saya terus tunjuk. Ni dah dapat dah. Save to Excel. Kita ambil masa sikit. Dia dah save. Kita tengok pula pada paparan. Dia save di sinilah. Ni dalam bentuk Excel ni. Jadi kita tengok pula di paparan @STI ni. Kita masukkan, kita tekan pada button kat atas ni, dokumen. Add dokumen dan kita pergilah pada paparan kita tadi, yang kita download melalui export comment tadi, dan kita add. Bila kita add sini, dia generate, dia ambil masa sikit. Bukan. Lain sikit lah. Sekejap. Tengok balik.
bentuk dia bukan macam ni. Yang ni yang lain. Tengok pada yang ni. Okey, kita cuba sekali lagi. Kita cuba sekali lagi. Lupa saya simpan di mana semalam. Ini ada kawasan ni. Video electricity. Facebook. Saya lupa kat mana. Tak apa, kita cuba sekali lagi. Sekejap. Dapat pula. Tiba-tiba tak dapat. Belum ni dapat. Saya copy balik link tadi. Saya pergi di export comment ni. Saya kena sign in dulu kot. Tunjuk yang ni tadi, tapi tak dapat. Tapi kalau tak dapat tak apalah. Saya akan teruskan nanti. Ni ada. Tak dapat sini. Okay, saya buka projek yang saya test tadi. Saya test tadi. Dia akan keluar bentuk macam ni lah. Bila kita dapat, bila komen Facebook tu, kita dapat baca sini, dia akan keluar macam ni. Jadi mungkin ada masalah sikit lah. Mungkin saya dah terdownload 2 kali ke, saya tak tengok apa syarat-syarat dia sebab saya guna yang percuma. Tapi itu di-issuekan oleh Electricity Eye lah dalam buku dia. Bila kita masukkan komen tu, dia akan keluar macam ni. Dan dia terus kodekan dia dan dia terus komen. Dia terus kodekan, dia terus quotation-kan dan dia terus kodekan. Kod ni atas nama yang komen tu lah. Macam Azman Zakaria, Buku Pisang, Hafiz Tamizi dan sebagainya. Okey. Itu untuk pengurusan dokumen. Kita terus pula kepada tengok seterusnya. Okey. Ini cara kerja, cara kerja Electricity Eye. Kita dapat Electricity Eye, macam mana kita nak guna dia, bukannya kita terus kod. Dia ada step-step dia. Ini secara umum lah yang ditunjukkan oleh Electricity Eye. Sebenarnya banyak cadangan-cadangan. Ini saya tunjuk dulu apa yang dinyatakan dalam Electricity Eye dalam manual dia. Mula-mula kita cipta projek kita, kemudian kita tambah dokumen yang macam saya tunjuk tadi lah. Dokumen-dokumen tu. Kemudian kita kenal pasti segmen-segmen ataupun perkara menarik dalam data kita, kemudian kita kod, kita tulis komen-komen, kita masukkan memos dan komen. Kod, setiap kod tu kita boleh komen. Sebenarnya setiap memos, quotation pun kita boleh komen. Kemudian kita analisis, kita gunakan kemudahan-kemudahan yang disediakan dalam Electricity Eye dan seterusnya dia akan keluarlah visual-visual yang menarik untuk kita konsepkan perkara yang kita lihat. Okey. Seterusnya, cara kerja dia sebenarnya ada 2. Satu pada tahap data. Kalau dilihat sini, ini tahap data ni. Maksudnya apa-apa yang kita kodkan, yang kita bincangkan, semuanya berkait, ada diceritakan dalam data tu.
Dan tahap kedua adalah tahap konsep. Tahap konsep ni lah yang kita kaitkan dengan teori kita, kita kaitkan dengan kesinambungan daripada kajian lain ke, ataupun kita jumpa perkara-perkara yang baharu daripada kaitan pembacaan kita tu. Kita visualkan dia. Okey, saya teruskan lagi. Kita tengok tahap data. Tahap data ni, saya perincikanlah ni. Tahap data ni, pertama kita kena troker data. Kita bukan ambil dokumen, masukkan dalam ATLAS.ai, kita terus kod. Bukan macam tu cara dia. Kita kena troker dulu data kita. Kita nak troker macam mana? Kita boleh guna word cloud ataupun word list ni. Ini yang direkomendkan oleh ATLAS.ai lah. Macam mana kita nak buat? Contoh yang tadi. Kita dah masukkan dokumen-dokumen ni. Kita boleh yang ni kalau PDF daripada artikel biasanya tiada kesalahan lah. Tapi kalau kita ambil daripada temu bual yang kita transkrip sendiri, mungkin kita akan bertemu dengan beberapa error. Mungkin lagi proses typing kita ke. Sebab tu kita perlukan frekuensi Word ataupun word cloud ni untuk kita lihat perkara-perkara yang mungkin terlepas pandang. Okey, macam mana? Kita klik pada button kat atas ni, menu-menu kat atas ni, kalau tuan-puan nampak, klik pada analisis. Cuma dalam paparan Word mungkin dia agak berbeza sikit, tapi dia tetap tunjuk juga analisis. Di analisis ni kita akan tengok banyak perkara-perkara yang kita boleh guna. Kod co-occurrent. Ini kalau saya sempat saya tunjukkanlah kod dokumen analisis. AI coding ni yang terbaru yang dilancarkan. Cuma dia ada masalah sikit, dia jadi lambat sebab dia cuba linkkan dengan teknologi GPT kan, teknologi GPT yang macam mana dia akan kodkan sendiri dokumen-dokumen kita tu. Kerja kita akan tapis balik. Betul ke dia kod ataupun kita setuju tak dengan kod dia. Ni text search pun nanti saya ceritakan. Regular expression search ni, yang ni tiga ni tak silap saya dia lebih kepada bahasa Inggeris. Bahasa Melayu dia ada terhad sikit lah. Konsep pun sama, yang ni pun sama. Word frequency. Kita nak tengok sekarang word frequency. Ini untuk kita troker data tu. Okay, bila kita tekan word frequency ni, data kita dalam bentuk dokumen. Sebenarnya kita boleh tengok dalam bentuk quotation, tapi kita tak kod lagi kan. Kita tengok dalam bentuk kod. Sekarang kita tengok dulu dalam bentuk dokumen. Secara umum, kita boleh pilih lah dokumen mana kita nak tengok. Okay. Ini contoh dokumen yang saya ambil tadi. Saya highlightkan semua. Kita tengok frekuensi yang paling banyak kataan digunakan atas ni lah. Dan biasanya kalau temu bual yang kita transcribe sendiri, mungkin kita boleh tengok yang bawah sekali. Biasanya paparan yang bawah sekali ni berkait dengan error. Perkataan-perkataan yang error. Di situ kita boleh detect balik lah. Di mana kesalahan kita boleh betulkan. Sebab saya lupa bagi tahu, dalam bentuk PDF kita tak dapat betulkan. Tapi dalam bentuk Word, ATLAS.ai, bila kita masukkan dalam ATLAS.ai, kita dapat betulkan kesalahan-kesalahan ejaan kita tu. Okey, ni kalau kita lihat dari paparan senarai kata, dipanggil word frequency, saya panggil sini senarai kata lah. Dalam paparan senarai kata, kita juga boleh tengok dalam bentuk word cloud. Word cloud sini. Dan kita tengok ada nombor-nombor sini, dia baca nombor-nombor, kita boleh pilih di sebelah di sebelah seragam paparan ni. Kita boleh tengok di sebelah kiri kita ni, sebelah kanan kita ni, kita boleh pilih benda apa yang kita nak hilangkan daripada word cloud ni. Yang sini saya nak hilangkan simbol, dia akan generate simbol, dia hilangkan simbol. Kemudian saya nak hilangkan, tengah generate lagi tu. Kemudian saya nak hilangkan nombor. Kita boleh pilih situlah. Jadi kita boleh tengok sini, nombor pun dah tak ada, simbol pun dah tak ada, kita dapat troker dalam bentuk teks yang penuh lah. Dan kita dapat pilih lagi sebenarnya. Tapi kelebihan pada artikel yang berbahasa Inggeris lah. Kata apa yang kita nak pilih, kata apa yang kita tak nak pilih sini. Okey, cuma dalam paparan Windows mungkin dia agak berbeza sikit. Tapi perkara ni pun ada juga dalam paparan Windows. Okey, seterusnya dia ada satu lagi paparan yang saya sebenarnya agak jarang juga guna. Paparan ni panggil paparan macam ni. Mungkin agak
kita nampak macam apa, kelang kabut sikit lah sebab banyak sangat sini. Agak celaru sikit sebab dia besar. Okey, hilangkan, saya ambil satu. Dan kita dapat, sebenarnya sini kita dapat minimum kan. Kita nak tengok yang contohnya sini minimum kita nak pancarkan sini nombor 1. Ada 1 perkataan dia. Jadi kita cuba kecilkan. Kita cakap okey, minimum yang dipancarkan frekuensi perkataan tu mungkin dalam 82. Baru kita ni. Ataupun kita tengok besar lagi. Kita kena padamkan sikit sini. Tak dapat baca sini. Mungkin di sini dia tak dapat baca, dia baca penuh di sini. Dia hanya baca, kalau kita buat macam tu, dia hanya baca di paparan word cloud. Ini pun saya terlepas pandang juga ni. Okey. Yang ni kalau kita tengok, kalau 1 banyak, kalau kita kurangkan, kita nak hanya yang 419 je. Kekerapan perkataan tu muncul, hanya yang ini sajalah muncul perkataan. Kalau kita nak tengok banyak lagi, yang dan. Kalau dalam bahasa Melayu pun, yang dengan dan ni memang antara perkata hubung yang paling banyak digunakan lah. Okey, itu berkaitan dengan penerokaan data. Kita terus lagi kepada yang ni yang penting sebenarnya. Segmen data pun penting juga, tapi sebenarnya core kepada analisis LSTI ni dia berada di sini. Kod dengan komen. Saya cuba cepatkan sikit. Kod dengan komen. Okay. Untuk penerangan kod dengan komen ni, saya cuba ambil cara yang diperkenalkan oleh Fritz dan sahabat-sahabatnya 2018. Macam mana dia gunakan NCT ni. Pertama, kita kena perhatikan perkara menarik, dan kedua kita kena collecting. Saya jarakkan dia sini sebab yang ini dia sebenarnya berada pada tahap data. Yang ini pada tahap konseptual. Okey, kita tengok dulu 2 perkara ni. Apabila kita lihat sesuatu perkara, kita baca artikel, kita akan jumpa perkara-perkara menarik. Kalau secara manual, kita akan highlightkan dia dengan pen warna. Tapi kalau dalam LSTI, kita highlight macam ni dan kita boleh kodkan dia. Kita klik kanan ataupun kita nak senang, kita boleh klikkan paparan menu-menu kat atas ni. Biasanya saya akan terus kepada kekunci di keyboard lah, Command dan H. Tapi dalam versi Windows mungkin dia ada kata kunci lain untuk kita cepatkan quotation dia. Okey, macam ni saya kodkan di sini, dia akan keluar macam ni. Ni quotation. Ni saya cuba buat secara ramban dulu. Saya jumpa perkara-perkara menarik macam ni, saya kodkan dia. Okey, saya kodkan dia. Saya jumpa yang ni lagi, saya kodkan dia. Yang ni pun sama. Saya tekan je 2 kali macam tu, dia akan keluar. Untuk dokumen seterusnya, saya kodkan dia. Okey. Contohlah, saya kodkan dia. Okey, bila kita kod ni, kalau kita nak lihat sesuatu secara pembacaan kita secara lebih teliti, biasanya bila kita baca ni kita jumpa perkara menarik tu dan kita ada tafsiran kita sendiri berkaitan perkara menarik tu. Jadi dia ada satu ruangan komen. Kalau kita perhatikan dalam versi Mac, dia ada satu ruangan komen di sebelah kanan ni. Kita tulis dari sini cerita tentang contohnya maklumat badan. Ini ringkasan yang kita daripada benda yang kita kod ni, kita dapat ringkasan dia di sini. Jadi apabila kita berada pada maklumat lain, ada artikel lain, kita dah baca banyak, kemudian kita pergi balik kepada artikel tadi, kadang-kadang kita terlepas, ni nak baca balik susah. Jadi kita tengok saja pada apa yang kita dah ringkaskan dari pemahaman kita tu. Okay. Perkara ni pun juga sebenarnya di-showkan oleh lecture sebelum ni lah. Sebab kadang-kadang bila kita dah baca banyak, kita akan terlepas pandang perkara-perkara yang kita dah baca. Okey, step seterusnya, kalau ikut step dia, kita akan code dulu, baru kita akan quotation dulu, baru kita code. Tapi biasanya, macam saya juga, saya code dan saya terus kepada saya quotation. Ni quotation
saya terus pada kod pula. Kita buat perkara yang dua perkara dalam satu masa. Ini saya buat macam pengenalan asas. Okay, contoh kod saya. Bila saya tekan pengenalan asas ni, dia akan keluar macam ni lah. Ni quotation bawah dia, atas ni adalah kod. Okay, kat bawah ni kita nak kod, kita klik kanan. Klik kanan ataupun kita klik menu kat atas ni. Dia menu-menu dia ni sama je sebenarnya. Sebab dia pelbagaikan. Kita tak nak klik kat menu atas ni, kita boleh klik kanan mouse kita. Ataupun kita boleh klik pada keyboard kita. Kadang-kadang kita guna laptop ni, kita tak nak guna mouse sangat. Kita nak guna keyboard je. Kita boleh guna keyboard terus. Okey, kita klik kanan dan kita apply lah kod apa kita nak guna. Tadi kita dah apply yang tu, kita guna pula. Saya tulis sini asas saja, ni dummy sajalah. Okey. Sini dah ada kod. Mengenal asas dan kod ni juga kita boleh warnakan. Kadang-kadang kita nak bagi dia nampak jelas sikit, kita bagi warna dia, yang ni pink, yang ni warna orange. Okay. Nampak jelas sikit. Dia bagi saya benda ni dia hampir sama dengan sticky note. Yang ni macam sama dengan highlight. Kalau quotation ni kita highlight, kita baca apa nota ke artikel ke sebelum ni secara manual kita highlight, kemudian kita akan sticky note kan dia. Dan lepas kalau manual kita sticky note maklumat kita baca tu dia habis macam tu. Tapi kalau kita baca maklumat apa tu ataupun artikel melalui bentuk digital ni, habis kita baca tu kita dah kod, kita dah sticky note kan dia, kita dapat visualkan dia dan kita dapat konsepkan dia. Itu kelebihan STI. Okey, satu lagi perkara yang terlepas pandang oleh pengguna STI, biasanya dia lepas dia kod, dia tak nyatakan apa-apa. Macam juga quotation tadi yang saya bagi tahu tadi, setiap quotation ni kita boleh kod, kita boleh tulis komen sini. Sama juga dengan sini saya nyatakan kod. Sama juga dengan kod ni. Kod ni bila kita kod, kita kena tulis definisi ataupun komen kita pada kod ni. Contohnya sini saya tulis menyatakan perkara yang asas. Okey, perkara ni penting. Sebab apa? Sebab bila kita membaca sesuatu ataupun membaca artikel ni, kita akan membaca dalam jumlah yang agak besar dan kita akan kodkan dia. Sampai satu tahap, kita akan coding kita tu sebab kita baca ni bukannya satu hari terus siap. Mungkin bacaan kita esok tu, lusa tu tak baca. Bulan depan tu baru baca. Ataupun 3 bulan depan, bila 3 bulan depan tu memang kita dah tak tahu kat mana lah kod ni berkaitan dengan apa. Mungkin kita dah terlepas pandang. Sebab tu antara perkara yang selalu terlepas pandang, perkara ni pun dinyatakan juga dalam manual STI. Jadi kita perlu nyatakan definisi, ada di komen. Kalau dalam versi Windows, kita hanya klik saja sini, dia akan keluar komen. Tapi dalam versi Mac ni, di sebelah ni pun dia ada, kita klik 2 kali pun dia akan menyatakanlah apa maksud komen, apa maksud kod kita tu. Okey. Seterusnya masih lagi dalam kita dah inilah noticing ni, termasuk perkara menarik. Kemudian kita kod. Selepas kita kod, proses dia selepas kita kod dalam jumlah yang banyak, kita kena berhenti sekejap. Kita kena berhenti sekejap. Itu kita dah masuk fasa 2, collecting. Macam mana proses dia, kita kumpulkan dan kita susunkan. Maksudnya, contohlah kita dah baca dalam 20 artikel ke 30 artikel ke. Kalau yang rajin mungkin 100 ke 200 artikel kita baca. Kita sedar ada kod-kod mungkin maklumat yang sama tapi kita kod dengan kod yang berbeza. Mungkin contohlah saya ambil sini. Yang ini mungkin saya cakap asas sebab saya tengok dia bagi tahu tentang asas. Kan? Bila saya baca lagi dokumen ni, dia menceritakan tentang asas juga. Tapi saya dah tulis pengenalan asas contohnya. Yang ni perkara yang sama. Bila jumpa perkara yang sama macam ni, sebab tu saya cakap sampai satu tahap kalau kita ikut kepada prosedur NCT tadi, kita kena berhenti sekejap, pertengahan analisis kita tu, kita kena kumpulkan balik, kita kena susun balik supaya kod yang kita buat tu dia tidak, kita panggil apa, tak bertindan. Okey, cara dia ada 2 cara.
Pertama, kalau kita tengok kod kita tu sama, kita senang je. Kita ambil sini, kita tarik dia, kita mergekan dia. Kita mergekan dia, dia akan jadi asas saja. Okay? Saya boleh tunjuk ulang balik sini. Kita tarik saja sini, klik sini, kanan ni, kiri ni. Kita tarik dan kita mergekan dia. Okay. Dia dah jadi banyak macam ni. Okay. Itu antara masalah kalau pengguna-pengguna Eternity AI gunalah. Dia akan kod maklumat yang sama tapi kod yang berbeza. Kemudian satu lagi, kita nak susun ya, kita di tahap penyusunan kod kita. Satu lagi, kadang-kadang bila kita dah sampai satu tahap, kita analisis. Contoh saya ambil sini, LR ni lah. Contoh saya ambil sini, LR ni. STI ni. Kalau kita tengok kod dia, sampai satu tahap, kita tengok ada yang lain semua satu kan. Satu. Tuan-puan nampak ke sebelah ni? Kalau tak nampak boleh komen. Okey, kita tengok semua yang kita kod ni, yang ni yang saya dami yang saya tunjuk contoh yang saya buat sebelum ni lah, pembacaan saya. Kalau kita analisis, bila kita kod semua 1114, tiba-tiba ada 50. Yang ni kita kena perhatikan. Ada sesuatu yang something wrong lah pada kod ni. Jadi di sini dalam prosedur NCT ni disyorkan untuk kita lihat balik quotation ataupun maklumat yang kita dah kodkan terlalu banyak sampai 50 ni. Okey. Saya tak ambil yang 50 tu sebab dia dah buat subcode sini kan. Okay, saya ambil contoh lain. Saya ambil contoh lain sini. Semua dia dah susun. Cuba ambil contoh sekejap. Ni lah. Saya tengok sini. Okay, contoh kod. Okay, kalau kita tengok sini, kan, kod dia tidak seimbang. 1, 3, 2. Yang ni yang saya gunalah untuk saya kodkan semua. Tapi kalau kita sendiri, kita bermula dengan 10 dokumen, tiba-tiba ada satu kod tu banyak. Macam mana kita nak buat? Kita perlu check balik kod yang kita buat tu. Macam mana? Okay, kita klik dia sini. Kita klik dan kita klik kanan. Kita klik kanan, dia ada 2. Split code ataupun split into subcode. Subcode ni maksudnya macam ni. Ni. Contoh ayat ni, kan? Dia ada subcode dia. Subcode dia di bawah ayat ni. Subcode dia. Okay. Kalau yang kita nak, kita split saja tanpa subcode, kita tak nak yang kita split code tu bukannya berada di bawah ayat ni. Dia code bebas, tiada di mana-mana. Okay. Cuma kalau kita split code, kita kena pastikan ayat ni. Okay, kita kena pastikan. Saya tak pasti tuan-puan dapat ikuti ke tak ni. Tapi untuk maklumat umum lah. Untuk maklumat umum ni, untuk pengetahuan puan-puan juga. Mungkin lepas ni puan-puan dapat explore sendiri di YouTube pun banyak dia cerita tentang Eternity AI ni. Boleh tengok situlah. Mungkin bila puan-puan dah banyak kali guna, pun boleh tengok. Okey, untuk kita split kod ni, kalau ayat ni kita dah kod, contohlah, ni kod ni saya buat kod ayat. Ayat ni kita dah kodkan pada satu-satu dokumen. Kita tak boleh splitkan dia. Contohlah saya cakap ayat 6 ni, saya dah kodkan pada dokumen. Jadi saya nak buat subcode di bawah ayat 6 ni tak boleh. Kenapa? Sebab kita dah kodkan dia. Kod utama kita tak boleh. Dia tak boleh berhubung dengan mana-mana data. Dia hanya kod kosong. Kadang-kadang kita ingat, Eternity AI ni ada masalah ke? Bukan masalah. Tapi kita terlepas pandang benda tu. Okey, saya terus kepada split code. Split code tadi. Okey, saya ulang balik. Kita tengok sini ada 222. Kita nak splitkan kod dia ni. Kita klik kanan. Kita klik pada split code. Saya ambil split code dulu lah. Okey, dia akan keluar benda macam ni. Ni yang kita quotation lah. Quotation semua ni. Okay. Jadi kita tengok benda ni, kod ni terlalu banyak. Dia bersambung dengan quotation ni. Jadi kita boleh ada menu lain yang mengganggu untuk saya klik benda ni. Okay, saya letak bawah ni. Okay, kita add code. Maksudnya ni quotation yang kita kodkan pada
kod yang bernama apa ni? Imported annotation. Imported annotation ni kita kod pada banyak ni quotation dia ni. Jadi kita kena selidik balik. Betul ke kita kod ni? Ataupun kita boleh pecahkan lagi sebenarnya kod ni kepada yang lebih terperinci. Jadi bila saya klik pada quotation ni, saya dapat baca balik apa yang saya dah highlight tadi. Bila saya baca, saya tengok, oh sebenarnya kita boleh kodkan benda lain ni. Dia tak semestinya important annotation. Dia ada lagi kod yang lebih khusus untuk maklumat ni. Jadi saya tambah saja add kod sini. Saya tulislah test 1 contohnya. Saya nak pecahkan kepada kod test 1. Okay. Jadi saya klik je sini. Klik test 1. Maksudnya dia terus hilang quotation pada imported annotation ni. Untuk quotation ni dah berada di test 1. Kemudian saya baca pula yang nombor 2. Saya baca, saya tengok, oh maklumat ni sebenarnya kita boleh kodkan pada kod yang berlainan. Jadi saya tambahlah kod sini. Saya tambah kod test 2 pula. Okay. Test 2 dia keluar sini. Jadi saya boleh klik. Okay, yang ni sesuai di sini. Dan begitulah seterusnya. Kita boleh tambah seterusnya test 3. Okay, saya tambah lagi test 4. Okay, bila ada sini, kita klik saja, kita baca. Oh, dia cerita pasal assertive directive convention ni. Sini saya cakap, okay, yang ni lebih elok berada pada kod yang ini. Kod test 3. Dan saya baca pula quotation ni menyatakan kepada ni lebih sesuai berada di kod ini. Okay. Kemudian lepas kita selesai kita split kod tu, kita tekan pada menu kat bawah ni, split kod. Bila kita split kod dia, dia akan split lah. Tadi 255. Kalau tuan-puan sedari tadi, 255 sekarang dah jadi 218. Dan kod dia berada di bawah ni lah. Sebab saya tak jadikan dia sebagai subkod. Kan? Dia berada di sini ni. Okay. Jadi benda ni kita boleh back balik. Saya tekan Ctrl Z, dia back balik. Jadi 222 balik. Okay. Kalau kita split pun sama juga. Kalau kita split kod tadi, dia akan terus berada di bawah lah. Berada di bawah macam ni. Kita buat split kod. Bila kita splitkan dia, dia akan berada di bawah ni. Okey. Itu untuk kod. Dr. Hadi kalau lebih masa nanti Dr. Hadi WhatsApp lah saya. Patutnya sampai pukul 4. Boleh lagi. Boleh, okey. Okey, seterusnya kadang-kadang bila kita baca satu-satu artikel tu, kita ada tertarik kepada apa kata kunci yang kita nak tahu, kan? Kata kunci tertentu yang kita nak tahu. Okey, cara dia, yang ni kelebihan yang mungkin saya boleh tunjuk kepada tuan-puan lah. Contohlah saya baca LR berkaitan dengan Electricity Eye ni. Ada banyak kita download LR ni. Kemudian kita nak baca tentang file, kan? Kita nak baca satu-satu tentang file. Dia cerita tentang file susah, kan? Mungkin kita nak search dia pun susah. Okay, kelebihan Electricity Eye ni, kita dapat search dia. Mungkin PC yang lain pun kita dapat search. Cuma Electricity Eye ni kita dapat searchkan dia dan kita dapat hadkan dia pada kita nak baca pada tahap mana? Tahap perenggan ataupun tahap ayat. Okay. Saya tunjuk. Contohlah saya nak baca yang ni. Kita klik pada text search ni. Mula-mula kita klik pada analysis, klik pada text search ni. Okay. Dan kita pilihlah artikel mana yang kita nak baca ataupun kita pilih semua. Semua artikel ni kita nak baca, kan? Dan kita nak baca, okey. Lepas kita pilih semua artikel ni, kita klik, okey, dia ada pilihan sini. Kita nak baca pada tahap apa? Biasanya kalau kita nak huraian, contoh saya nak huraian berkaitan apa? Biasanya saya nak hurai kalau Electricity Eye ni, ya, kaitan dengan nanti banyak sangat kalau kod ataupun kualitatif, kualitatif. Okay. Saya nak tengok kepada betul keejaan saya ni, kualitatif. Saya nak tengok dalam artikel ni mana yang ada sebut berkaitan dengan kualitatif ni dalam satu perenggan. Macam tu. Ataupun saya nak tengok, kita boleh tambah. Ni saya cakap dalam Electricity Eye ni kita boleh buat search string, carian rangkai kata. Kita nak tengok dalam satu perenggan tu dia ada terangkan
kualitatif dengan Atlas TI. Okay. Atlas TI. Saya nak tengok benda ni je. Kita nak baca penuh susah. Okay. Saya pun nak tengok pada tahap paragraf dulu. Saya pun show result. Okay. Yang bincang berkaitan dengan kualitatif dan dalam masa sama dalam perenggan tu juga dia kaitkan dengan Atlas TI. Sebab sini dokumen banyak sikit, dia loading dia berat sikit lah. Okay, ada. Tengok sini. Okay, saya besarkan paparan dia. Dalam satu perenggan tu, ada je cerita tentang kualitatif, ada juga cerita tentang Atlas TI. Ini macam teknik apa kalau kita guna. Ada orang komen tadi. Okay. Okay, yang tadi bila kita buat carian macam ni, kita dapat tengok. Okay, dia macam SLR lah kan, pencarian kata kunci tu. Kita buat search string tu. Kita boleh tengok yang mana perenggan dalam artikel tu yang membincangkan berkaitan dengan kualitatif dan dalam bahasa sama membincangkan juga dengan berkaitan dengan Atlas TI. Ini paparan yang biasa. Kita boleh luaskan ataupun kita nak baca penuh. Boleh tengok medium ataupun kita boleh tengok secara penuh lah. Kalau tadi dia semua tu maksudnya ada quotation yang dia singkatkan supaya kita dapat tengok semuanya. Ini semua carian yang saya buat tadilah untuk saya tengok. Dan tuan-puan sebenarnya boleh tambah lagi. Tuan-puan nak cari apa? Kualitatif dengan kualitatif. Ataupun kualitatif ni sinonim. Kualitatif sinonim dia dengan contoh tuan-puan ada juga artikel bahasa Melayu. Tuan-puan cari kualitatif, tuan-puan pun tulis juga kuali dalam bahasa Melayu, kualitatif. Boleh juga. Tapi saya tak pastilah, saya lupa dah. Sini ada tak bahasa Melayu? Mungkin tak ada kot. Mungkin tak ada. Dia akan baca kualitatif sajalah. Saya cancel sini. Okey. Itu antara perkara yang tuan-puan boleh buat lah. Itu pun kalau tuan-puan nak tengok pada tahap paragraf. Tuan-puan juga boleh tengok pada tahap ayat. Boleh tahap ayat. Ataupun tuan-puan boleh tengok pada tahap kata. Nak tengok kata je, ada berapa frekuensi kata. Tapi sebenarnya kita boleh tengok pada word frekuensi tadi. Ataupun nak tengok yang betul-betul matching dengan kualitatif ni. Tapi yang ni saya jarang guna. Saya biasa guna paragraf dengan sentence je. Dan dia ada juga penggunaan, kita panggil apa, lemma. Saya panggil lemma lah sini. Kalau dia tulis sini, contohlah kalau bahasa Inggeris, run. Kita nak cari perkataan run, tapi kadang-kadang run ni disebut running, runs dan run. Sebutan dia, ejaan dia berbeza. Jadi kita boleh klik sini. Maksudnya, dia akan cari semua perkataan yang berkait dengan run tu dalam perisian kita. Okey, tapi yang ni dia kelebihan daripada bahasa Inggeris lah. Bahasa Inggeris dah ada bahasa-bahasa lain. Bahasa Melayu masih belum ada lah untuk kemudahan ni. Okey. Itu antara yang saya nak kongsikan tadi berkaitan dengan step pertama. Step kedua, kita kumpul, kita susun dan kita cari perkara menarik tu. Kemudian kita nak visualkan dia. Dia banyak sebenarnya dapat visualkan dalam Atlas TI ni. Kalau saya tunjukkan sini, yang pertama kita dapat visualkan. Okay. Ada beberapa visual yang menarik yang saudara-saudari boleh gunalah nanti. Yang pertama, network. Ni network. Saya pun biasa guna network lah. Network ni macam mana lepas kita codekan dia tu, lepas tu kita visualkan dia secara tak sedar, kita tengok, oh, rupanya kod ni bersambung dengan kod ni. Kod ni bersambung dengan kod ni. Sebab tu Atlas TI ni sebenarnya dia bukan satu perisian yang memproses data kita secara automatik. Kita masuk je data, kita proses, dia terus keluar hasil yang automatik, keluar hasil. Dia daripada kita sendiri. Kita sebagai instrumen, kita kod cuma dalam sedar tak sedar kita kodkan tu, rupanya kod kita tu ada bersambung dengan kod lain. Di sini dia panggil penemuan baru. Kita jumpa, oh, rupanya ada perkara baru yang bersambung. Macam sini saya sebenarnya Atlas TI ni juga saya baca untuk pembacaan biasa lah. Macam ni saya baca di SKP ni sebenarnya. Di SKP pun baca dengan Atlas TI. Sebab
bagi saya sebenarnya HTTI ni bukan untuk kita baca artikel saja, sebab sekarang ni banyak bahan-bahan digital. Jadi kita nak tengoklah nota-nota kita tu balik kan. Jadi saya bacalah di SKP ni, kebetulan mengajar kurikulum. Jadi saya baca di SKP, bila saya kod-kodkan dia, saya tengok dia ada berkait rupanya dengan sinilah benda-benda ni. Berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan semua ni dia ada kaitan sini. Okey, itu dalam bentuk visual network. Kemudian kita juga dapat dalam bentuk Sankey. Bentuk Sankey ni menarik juga. Yang mana yang ni kod kita. Yang ni yang paparan sebelah kanan ni kod kita. Yang kita kodkan ni. Dan ini dokumen kita. Kod ni berada pada banyak dokumen mana lagi yang ada. Dia agak menarik lah. Dan kita dapat warnakan dia. Untuk kod bahasa Indonesia ni saja ada dokumen mana. Yang ni saya tengok pada partikelah sebenarnya. Saya tengok pada partikelah. Saya download lebih kurang dalam 83 artikel. Saya buat carian search string semua tu. Saya tengok, rupanya walaupun ada bahasa Hokkien, bahasa Indonesia, bahasa Singapura, Inggeris, Singapura dan ada yang kecil-kecil ni dia tak tulis lah. Tapi kalau kita besarkan dia akan keluar lah perkataan sini. Rupanya bahasa Melayu yang paling banyak dikaitkan dengan lah ni. Walaupun artikel tu sebenarnya bukannya diceritakan bahasa Melayu sangat. Dicerita bahasa Inggeris, Singapura. Okey. Maksudnya sini ni kod kita dan ni dokumen kita. Dan ini yang ni Forge Direct Graph. Yang ni yang terbaru lah. Dia baru keluarkan paparan ni, saya ingat saya bulan 2 tahun ni. 2023. HTTI 23. Sebelum ni HTTI 22. Beza 22 dengan 23 dia ada benda ni. 23 ada benda ni. Siapa yang beli melalui Shopee ataupun melalui biasanya Shopee lah. Shopee dulu pun saya pernah guna juga. Tapi saya guna sekejap. Sebab HTTI ni dia ada update dia. Kita guna habis data kita. Kita kodkan tu. Jadi hang. Sebab dia update. Walaupun tak update pun kadang-kadang dia hang sendiri. Sebab tu saya cuba guna yang ni lah. Okay, paparan dia macam ni. Dia lebih kurang macam ni juga. Cuma kelebihan dia. Contohlah saya buat kod murid. Okey, sekejap. Saya terlepas. Kalau yang ni dia untuk paparan yang ni analisis ni, kod dokumen analisis. Kod dokumen analisis kita dapat paparan Sankey. Untuk kod co-occurrence ni, untuk kod co-occurrence ni, kita boleh Sankey pun kita boleh, paparan ni pun kita boleh. Paparan ni dia panggil Forge Direct Graph. Nak sebut pun susah. Saya sebut direct graph lah kot. Macam mana kita nak baca dia? Ini kod kita. Kita bandingkan kod antara kod ni. Sebab kadang-kadang data kita tu dalam satu, contoh lah saya tunjuk sini. Dalam satu quotation ni, kadang-kadang kita akan kodkan dua perkara. Contoh sini saya kodkan dengan academic. Dan saya juga kodkan dengan academic achievement dalam satu quotation ni. Perkara ni akan berlaku. Kadang-kadang satu baris ayat satu kita tengok ayat ni pun memberi makna ni, ayat ni pun memberi makna ni juga. Okey. Lepas kita buat macam tu, kita tengok antara kod tu yang mana yang sering mempunyai dalam satu quotation tu dia mempunyai kod yang sama dua-dua. Maksudnya dia hadir berdua-duaan tu kerap. Kalau sini saya tengok kepada ni saya ambil contoh lah, murid bukan natif dengan bentuk tulisan. Jadi ada lagi sebenarnya, cuma tak dinyatakan kod apa sini. Kita kena klik dulu baru dia tulis kod apa. Tapi antara banyak-banyak kod tu, kod yang saya buat kod murid bukan natif dengan kod bentuk tulisan tu terlalu sangat hampir ataupun terlalu kerap berada bersama. Maksudnya kalau ada masalah bukan natif, adalah masalah bentuk tulisan. Macam itulah maksudnya. Itu pun berguna juga analisis kita. Dan satu lagi HTTI ini juga kita dapat lihat dari paparan jadual. Kita tak perlulah buat jadual, kita terus generate dia. Contoh kalau saya dapat tunjukkan di sini, kita buat kod dokumen tadi ni. Ini saya cuba ambil secara dummy je lah. Inilah jadual dia. Dia akan keluar jadual macam ni. Okay. Saya ulang balik. Kita pergi analisis, kita pergi kod dokumen analisis ini, dia akan pilih. Di sini kod kita, di sini dokumen kita. Kita nak kod apa? Kita nak pilih kod ni, kemudian kita nak pilih dokumen ni. Dia keluarlah jadual-jadual sebelah ni.
Jadi kalau kita tengok, kita hilangkan. Okay, ini jadual kita. Okay, banyak benda kosong kan. Sebab yang ni ada benda-benda yang tak sama lah. Tapi yang ni saya tunjuk pada paparan kamu ni berkaitan dengan kertas soalan. Kertas soalan, saya cuba analisis kertas soalan ni, ada banyak perkara-perkara yang sama sini. Jadi kita juga boleh tengok dalam bentuk jadual. Okay. Sebenarnya dia ada satu lagi, dia panggil code query. Code query tak silap saya, dia akan keluar lambang kuning. Tapi saya ingat yang tu mungkin saya akan cerita dalam dalam slot yang lebih panjang lah kot, sebab saya pun ada urusan juga sebenarnya ni. Okey. Seterusnya, okey. Dah habis dah slide. Sampai situ je. Okey, saya ingat saya sampai sini lah kot. Dr. Hadi, mungkin ada pertanyaan daripada kawan-kawan hadirin. Saya ulangkan balik paparan ni kepada Dr. Hadi lah. Okey. Okey, terima kasih Cik Muhammad Sufian ya atas perkongsian tadi, perkongsian yang menarik ya, dan informatif ya. Baik, saya cadang nak buka satu atau dua soalan lah ya kepada audiens. Jadi bagi mereka yang ingin bertanya bolehlah untuk mengemukakan soalan kepada Encik Muhammad Sufian. Silakan ya. Pada masa sama, link untuk kehadiran hari ini telah pun ada pada ruangan chat tu. Bolehlah untuk isi ya untuk kehadiran hari ini. Ni ada yang tanya. Assalamualaikum, maaf saya masuk lewat dari STI, boleh guna untuk kajian kuantitatif? Ada satu soalan ya. Boleh respon terus lah Cik Sufian ya. Saya, pengalaman saya biasa guna dalam bentuk kualitatif, tapi dia ada juga dalam bentuk kuantiti sini, dalam bentuk nombor sini. Mungkin Dr. Hafiz ada ke sini? Dr. Hafiz pun boleh jawab juga. Tapi biasanya saya akan guna kualitatif lah. Sebab trademark kepada STI pun dia lebih kepada kalau kita tengok pada paparan kita tadi, kualitatif analisis. Dia lebih kepada kualitatif analisis. Tapi dalam masa sama dia ada juga, tapi bukan sepenuhnya kita panggil, bukan sepenuhnya kuantitatif ya, dia lebih kepada kualitatif. Itulah yang saya dapat jawab. Dia lebih kepada kualitatif. Okey, ada lagi satu soalan ya, last ya. Tadi pada peringkat awal tadi ada pertanyaan dari Encik Zulkifli berkenaan dengan EndNote ya. EndNote dia kata simpan di mana dia kata tadi? Okey, Encik dia tak boleh save di mana? Tadi perlu save di mana? Okey, kalau EndNote ni, sekejap saya buka balik. Saya kena buat, kalau saya cerita macam ni saya pun tak nampak juga. EndNote lah, saya tak guna pula perisian EndNote. Saya guna Mendeley. Tapi semasa kita nak simpan tu, dia ada save. Dia boleh pilih kita nak save di folder mana. Biasanya benda sama je berlaku. Dia akan kita boleh pilih nak save pada folder mana. Macam tadi saya save pada dokumen je, terus dokumen senang save situ je. Harap menjawab lah situ. Cuma format dia tu, kita kena pastikan format dia tu. Format dia tu dia mesti format EndNote yang bawah sekali tu. Kalau pilihan dia bawah sekali format dia. Okay. Baik, terima kasih Cik Muhammad Sufian. Mungkin saya perhati lagi ni, ada soalan ya. Boleh tanya, saya pun kongsi-kongsi juga. Jadi Dr. Hafiz pun boleh bantu ni, sebab dia pun dia lebih profesional daripada saya ni. Tak apa, nanti kita sebab benda ni agak teknikal ya, dan menarik, membantu rakan-rakan kita yang ingin membuat untuk analisis data. Jadi saya cadangkan kita akan panggil lagi lah Encik Muhammad Sufian, dan juga tadi Encik Muhammad Hafiz ya. Dr. Hafiz Tamizi ya. Lah meja saya je. Ya,
kita berkongsi-kongsi lah berkaitan dengan analisis data, khususnya kualitatif data analisis, QDA ya. Okey, jadi untuk sesi CDL hands-on online kluster IPG pada petang ini telah pun sampai kepada penghujungnya. Saya bagi pihak CDL ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Encik Muhammad Sophian ya di atas perkongsian ya beliau pada petang ini ya, dan juga terima kasih juga tahniah juga kepada semua sidang warga maya yang mengikuti pembentangan Encik Muhammad Sophian pada petang ini ya, daripada awal hingga akhir. Mudah-mudahan apa yang dikongsikan pada petang ini dapat kita manfaatkan untuk menambah baik, memantapkan kerja buat kita ya. Baik, jadi setakat ini dulu daripada saya. Jadi kita tangguhkan dulu CDL pada petang ini ya. Kita akan InsyaAllah ya, kita akan bersiaran lagi pada hari dan waktu yang sama pada minggu depan, hari Jumaat ya, pada pukul 3 petang. Baik, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berbuka puasa. Selamat berpuasa dan selamat berbuka nanti. Terima kasih semua.